agama, bangsa dan negara. Rabbil alamin. Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kepaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kepaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman. Saya memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pagi itu saya dapat bersama dengan adik kakak sekalian di majlis doa selamat bermulanya pembinaan masjid, di mana batu asasnya telah diletakkan oleh Tuan Yang Pertama Yang di-Pertuan Negeri PH Seri Haji Abdul Taib Mahmud tak berapa lama dahulu. Dan hari ini adalah detik untuk kita memulakan pembinaan masjid, di mana ia akan menjadi bermulanya juga pembangunan kawasan Darul Hana. Adik kakak sekalian, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru Hijri kepada adik kakak sekalian, kerana beberapa hari yang lepas kita telah sama-sama meraihkan tahun baru awal Muharram 1436 Hijrah. Dan ia rasa saya bertepatan dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini. Kerana kalau mengikut sejarah hijrah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Madinah dikenal sebagai Yathrib. Dan sebelum sampai ke Madinah, Nabi telah melaksanakan satu tanggungjawab membina masjid di Kubah. Selepas di Kubah, baru Nabi kita berhijrah di Madinah, dan di Madinah pula mendirikan Masjid Nabawi hari ini. Jadi kita tu di Darul Hana rupanya kedaya juga. Di dalam Ma'al Hijrah tu kita menyambut kedatangan awal Muharram tahun 1436. Kita bermula dengan pembinaan masjid. Kita tahu bahawa pembangunan Darul Hana adalah pembangunan yang terbesar di negeri Sarawak di dalam hendak membangunkan masyarakat kita. Alhamdulillah setakat ini program kita, perancangan kita berjalan dengan baik. Dan sudah tentu ia membabitkan juga penghijrahan sebagian masyarakat kita. Jadi kita tu ikut sunnah Nabi lah. Kalaulah kampung tu yang zon pertama ini berhijrah, mungkin kita dapat pahala lah, kerana kita ikut sunnah Nabi. Kerana Nabi berpesan dua aja, Al-Quran dan sunnahnya. Jadi kita itu bagi saya lah,
adalah menjalankan ibadah. Kerana kita nak berhijrah ke kawasan dan keadaan yang lebih baik daripada yang lepas. Jadi yang itu kita macam doa selamat kerana bermulanya hijrah kita. Selepas tu kita tahulah kawasan tu dah luas, ditambah lagi sebelah ya, sebelah pun ditambah pula. Dan dalam rancangan Malaysia ke-11, pihak kami telah memberi peruntukan di mana kawasan dia dengan kawasan tu akan disambung dengan jalan yang lebih baik di atas jalan yang ada. Maknanya jadi sebuah kampung. Kita si terpisah dengan jalan yang kita lihat hari itu. Dan ini adalah satu pembangunan yang saya rasa menyeluruh. Dan saya di bawah nasihat yang di-Pertuan Negeri, dan sekarang ini bersama dengan Ketua Menteri kita yang baru, Datuk Petinggi Tan Sri Adnan, dan rakan-rakan saya yang ada di kementerian dan juga di LCDA, kita sudah mempunyai satu plan of action, tindakan bagi kita membangunkan kawasan ini, iaitu blok yang pertama ini. Dan selepas saja masjid ini, dalam masa yang sama, insya-Allah pada tahun 2015 hujungnya kita akan membangunkan perumahan di kawasan yang tuan-tuan lihat yang telah kita luaskan. Dan hari ini bermulalahnya hijrah kita. Jadi siklah teruk gila lah rumah berapat-rapat, dan kita mempunyai satu program di mana insya-Allah kawasan yang dinamakan Darul Hana, dan juga kita akan mengekalkan nama kampung-kampung di Darul Hana, termasuklah kampung Panglima Seman, kampung-kampung sedekatnya lah, semua akan dikekalkan nama, tapi kawasan barulah di mana adik kakak sekalian akan tinggal untuk generasi sekarang dan juga generasi akan datang dalam keadaan yang lebih sempurna dan baik. Jadi mengenai dengan masjid ini, ia akan bermula dan dijagakan, kalau ada aral melintang lah, akan siap pada bulan Disember 2015. Maka dengan hujung tahun baru, kita akan mempunyai masjid yang baru pada hujungnya bulan 12. Dan pada awal tahun 16 sudah tentu masjid ini dapat digunakan. Dan jadi kakak sekalian, di masa yang sama kita akan juga tahun baru mulakan foundation ataupun infrastruktur jalan raya dan juga infrastruktur yang lain di kawasan ini. Jadi di kakak sekalian, pada tahun 1436 ni bermulalah hijrah kita untuk kampung seberang ini. Memanglah zon pertama adalah lekaya kita akan bangun di kawasan-kawasan yang lain. Akhirnya kampung ini, iaitu kawasan ini, akan menjadi kawasan bandar yang moden, yang termoden saya fikir di Kuching ini, yang membabitkan tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali saya nak sebutkan di sini, di dalam hijrah ini, umat Islam khasnya dituntut untuk berkorban. Maknanya di kakak kita sama-sama berkorban. Ada yang mengorban masa, ada yang akan mengorban dari sudut kerjasama, supaya apa yang kita idam-idamkan oleh adik kakak sekalian akan dapat kita laksanakan dengan baik. Seperti mana yang telah saya sebutkan, pembangunan ini mungkin untuk semua kampung ya, mengambil masa lebih kurang 10 tahun. Dahan umur kita panjang, kerana ia berperingkat-peringkat. Zon pertama dulu dekat ia kampung-kampung yang lain. Dan
Saya rasa pada hujungnya mudahanlah umur kita panjang juga lah, dapat menyaksikan generasi baru hidup dalam keadaan yang lebih selesa, termasuk jugalah generasi sekarang lah. Saya tu agak tua juga, tapi ada sidak muda, Datuk Karim dia muda, yang dalam pimpinan kerajaan, pimpinan parti kita sudah susun pelapis kita, termasuk Dr. Rahman. Apabila kami retire, sidak tu akan mengambil alih dan seterusnya meneruskan usaha membangunkan masyarakat kita, termasuklah Darul Hana ini. Jadi di kakak sekalian, tanggungjawab kami di situ bukan ajak Darul Hana, tetapi juga di Sibu, iaitu kawasan Kampung Datuk. InsyaAllah tahun baru mulanya kita membina rumah 33 buah dolok untuk Kampung Datuk, dan seterusnya akan disusun semula pembangunan yang terdapat di Kampung Datuk Sibu. Ya, hal Sibu lah, untuk hal Kuching. Jadi di kakak sekalian, ini akan menjadi modal untuk kita membangunkan kawasan-kawasan yang telah diserah kepada kami untuk melaksanakan. Untuk kita, pengetahuan kita lah, bukan Sibu aja, masuk Kapit dah tu. Saya telah diarah untuk membangun Kapit juga. Jadi kami tu gagal lah, Kuching, Sibu, Kapit. Jangan lupa kawasan saya juga di Satok. Kawasan saya di kawasan Jalan Haji Taha, kita dah wujudkan pemodalan Satok. Kita akan bangunkan dekat masjid, dekat Baitul Mal, dan akhirnya kita akan membangun juga, mencantikkan masjid bahagian, iaitu di kawasan Kampung Bentangor dan Kampung Masjid. Waterfrontnya sudah siap, maka yang keduanya kita akan bangunkan kampung-kampung yang terdapat di kawasan tersebut. Jadi bermakna di kakak, kita nak membawa masyarakat kita yang ada tu, khasnya orang Melayu, orang Islam, berhijrah ke keadaan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Jadi hari ini kita mulalah seolah-olah kita membangunkan Masjid Kubah. Saya sih tahu nama masjid itu, kita tunggu PN Seri apakah nama yang akan diberi kepada masjid ini. Tapi hari itu kita berhijrahlah dengan mulanya pembinaan masjid, dan insya-Allah kita akan membinakan satu kawasan bandar yang baru yang sama-sama kita bangunkan insya-Allah untuk masa depan. Sekian saja dari saya. Saya doakan moga-moga kita jaga perpaduan kita jagakan pimpinan kita jagakan masyarakat kita, negeri kita dalam aman, dan seterusnya dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Indeed, there are many lessons from the first Muslims' migration from Mecca to Medina. A great historical crucial event that actually inspired Umar ibn Khattab, may Allah be pleased with him, and many other companions to make it a marking event in the Islamic history, and with it the Islamic year, the Islamic calendar starts. A reflection, a moment of change, a major change in the Islamic history. Scholars sometimes focus on what happened before the incident of the death of the beloved wife of the Prophet ﷺ, Sayyidah Khadija, may Allah be pleased with her, the death of his uncle and supporter Abu Talib, the experience that he had in Ta'if, the negative experience, which led, of course, to the great experience of Al-Isra and Mi'raj, the ascension to heavens and the night trip to Jerusalem. But we would like to focus on 6 lessons as of the Hijrah. Number 1, faith comes first. Faith comes first.
And when we prioritize, faith always comes first. Lesson number 2. Great achievements do not happen and cannot happen without sacrifices. Be it financial sacrifices or physical sometimes sacrifices. There are many sacrifices that the Muslims had to give in order to move to Medina and start that first Muslim community, to which we always go back and see how it was established and how it was lived, and how love and brotherhood and partnership was among the Muslims themselves, and how Muslims lived and coexisted with others. Lesson number 3. Find support and go with it. Wherever there is support, you should take it. The Prophet ﷺ found the support a couple of years before Hijrah, and he moved to his supporters, and he remained with them until he departed from this world. That's why supporters are called Ansar. Ansar means those who support you. Lesson number 4. Prophet's leadership was in his community development, in addition to his spiritual, religious leadership, political leadership. As a ruler, as a leader, he had also community development. He started by building the masjid, and the masjid was the first thing he did after he established the concept of brotherhood and sisterhood among the Muslims. Education, a simple example, when he freed the captives, if they taught 10 of the children or the illiterate amongst the people in Medina. Cleaning Medina and contributing in cleaning our communities. The Prophet ﷺ cleaned Medina from garbage and pollution, as we read in Sahih al-Bukhari, reported by Aisha, may Allah be pleased with her. There was filth and garbage everywhere, and he cleaned it until today Medina is one of the cleanest places on earth. Encouraging trade and business and involving in community and markets, being part of the social and economical fabric of the country. Managing the city and its resources, and also defending it against the enemies. Lesson number 5. Prophet's commitment to his supporters. How he never let down his supporters who supported him. Even after the conquest of Mecca, he went back to Medina, although people thought he would reside and go back to his native land. He said, no, I'm going back with you. So he went back to his supporters, he stayed with his supporters and supported his supporters. Lesson number 6, Prophet's status and authority. In Medina, it showed itself because the potential was there, but he never had chance. But in Medina, he had many things, amongst them the unity he created and the pact that he had in covenant with the non-Muslim communities, including the Jewish tribes and others, to defend one another and to look for the common good all the time. He declared also Medina as a sacred city, like his forefather Abraham, peace be upon him, declared Mecca a sacred city or land. He also, Allah shows us how important is the Prophet ﷺ. When Allah changed the Qibla for him ﷺ, the Qibla was changed when Allah says, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. We will change the Qibla to the direction you like and pleases you. These are lessons, but there are many other lessons from this great event of Al-Hijrah.